Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab yang 9, adl ataupun udul, wasf, ta'nis, ma'rifah, ujmah, jamak, terkib, alif wan nun, zaidatani wa waznul fi'il. Ini 9 faktor yang menjadikan satu isim tu tanpa tanwin. Majoritinya dia perlu kepada 2 kan? 2 faktor daripada 9 faktor. Melainkan yang ada kekuatan seperti ta'nis, dia ada kekuatan, dan satu lagi sekarang ni ialah jamak. Yang ini perlu kepada satu faktor sahaja yang ada sinilah. Faktor yang satu lagi tu, luzum tu, yang tak ada sini. Amma al-jam'u, adapun jamak, so faktor yang ke-6. Faktor yang ke-6 ialah jamak. Ammal jam'u, maka fasyartuhu, syarat untuk jamak menjadi ghairu munsharif, tanpa tanwin. An yakuna, jamak tu akan jadi ala sighati, dalam bentuk, atas bentuknya dalam bentuk muntahal jumu', bentuk final jumu', final jamak, bentuk yang final jamak, akhir hujung sekali jamak. So jamak ni kadang-kadang kita boleh 2-3 kali jamak, lepas tu tak boleh dah. Bentuk dia lah, bentuk. Jadi kalau bentuk yang macam ni, kategori kita namakan muntahal jumu'. Dia ada bentuk mafa'ilu dan juga mafa'ilu. Tak semestinya depan dia tu huruf mim lah, asalkan wazan dia macam tu. Contohnya kalau hamzah, afa'ilu, afa'ilu. Ini dinamakan bentuk muntahal jumu'. Contohnya kita ada masjidun. Jamak dia yang ni, masajidu. Selepas jamak muntahal jumu', tidak akan ada lagi jamak taksir yang lain. Contohnya kita ada kalbun kan, anjing. Jamak dia uklubun, jamak taksir. Kalau kita jamakkan lagi, dia akan jadi akalibu dengan akalibu. Dua-dua tu muntahal jumu' kan. Lepas tu tak ada dah jamak taksir yang lain. Itulah maksud dia muntaha, berakhirnya jamak dia. Tak ada sirah jamak selepas tu. Satu lagi bentuk dia tambah ya sini. Masa jidu gitu. Miftah, contoh miftah ini. Miftahun. Mafatihu. Mafatihu. Ada tanwin lah dua-dua ni. Kalau sirah macam ni, dinamakan sirah muntahal jumu'. Selepas dia tidak ada lagi bentuk jamak yang boleh dijamakkan dengan jamak taksir. Ta'rif dia muntahal jumu'. Wa huwa, iaitu ia adalah an yakuna ba'da alifil, selepas alif jamak. Jam'i, an yakuna ba'da alif jamak, selepas alif jamak akan adanya 2 huruf. Harfani. Ni isim kanan sini. Wa huwa an yakuna harfani ba'da alifil jamak. Muntahal jumu' ialah adanya. Kanan ni kadang-kadang yakunu terjemah dia ada. Adanya 2 huruf. Akan adanya 2 huruf selepas alif jamak. Ini alif ni alif jamak lah. Sebab asal dia tak ada alif kan. Masjidun. So kita tambah alif, jadi ni alif ni nama dia alif jamak. So ada 2 huruf kan. 1, 2. Contohnya ka masajida. Ka masajida.
Asalnya masajidu lah ni. Tapi isim ghairu munsharif dia tak ada baris bawah kan selepas jar kan. Selepas huruf jar. So dia ganti dengan baris atas. Kamasajida. Ataupun ayyakuna ba'da alif jamak harfun huruf yang berganda. Musyaddadun. Mislu contohnya dawabba. Asalnya sama juga dengan atas ni. Dengan masajid ni. Asalnya dawa bibu. Mafa'ilu. Tak semestinya ada mim tu. Tak semestinya ada mim. Maknanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Okey, sekarang ni ada ba. Orang Arab dia tidak menyukai kalau ada huruf yang sama duduk satu tempat. Dan kedua-duanya berharakat. Dia akan idghamkan. So nak idghamkan kena matikan yang ni lah. Jadi dawabu lah. Jadi dawabu. Kalau jar, dawabba. Kalau nasab, dawabba juga. Sini misl, idhafah, mudhafu ilaih, mislu dawabba. Ataupun wahwa ayyakuna, sini kan? Ataupun ayyakuna salah satu ahrufin. Selepas alif jamak, ada 3 huruf. Salah satu ahrufin, awsatuha sakinun. Tengah dia tu, antara 3 tu, bagi mati. Baris ya kan? Bagi mati. Mana 3 huruf? Macam masajid tadilah, mafatih ni. 1, 2, 3. Satu lagi syarat dia, yang pertama dia kata, sini kan, ayyakuna ala siratim muntahal jumu'. Betul ke? Sini. Wa huwa mansubu ala annahu khabarun akhar liyakuna al-ula. Kita ada 2 yakuna ni. Ayyakuna 1, ayyakuna 2. So yang ni. Ayyakuna ala siratul muntahal jumu'. Syarat dia. Yang kedua, syarat dia ghaira qabilin. Dia tidak boleh menerima lilha'i. Tidak boleh menerima bagi. Tak boleh, jangan terjemah bagi. Tidak boleh menerima ha. Tidak boleh menerima ha. Ni qabilin ni isim fa'il. Qabilun isim fa'il. Menerimanya. Qabiluhu. Gitu kan? Qabiluhu, menerimanya. Boleh tulis macam ni, boleh juga guna lam takwiyah. So qabilun, qabilin ataupun qabilun sini lahu, laha, laka. Menerimanya, menerima dia, menerimanya, menerima kamu. Ghaira qabilin lilha. So ada 2 lah khabar di sini. Ni khabar nombor 1. Khabar kana. Dalam tu ada huwa kan? Ni khabar nombor 1, ni khabar nombor 2. Maknanya ayyakuna ni ala sirah muntahal jumu'. Ayyakuna ghaira qabilin lilha'i. Ta marbutah ni kita panggil ha, mempertimbangkan wakaf. Kalau kita wakaf dengan ha kan, bukan wakaf dengan ta kan. Kita baca Fatimah ketika wakaf. Kita tak baca Fatimat kan. Jadi ta marbutah tu jadi ha dah ketika wakaf. Jadi dia tidak menerima ta marbutah. Dulu orang tak guna ta marbutah.
Simple. Dia guna ha. Consider, mempertimbangkan kalau ta marbutah tu kalau dia wakaf, baca dengan ha. Ka, seperti. Untuk yang dua kan, selepas alif ni, ada 3 huruf. 1, 2, 3. Contohnya masabih. Ka masabiha. Seperti lampu-lampu. So, misbah, masabih, masabih. Dua kan? Satu pakai ya, satu tak pakai ya. Syarat dia kata tadi, tak boleh ada ta. Okay, yang ni kan bentuk dia sama kan ni. Saya kila. Selepas alif, ada 3 huruf kan? 1, 2, 3. Tapi masalahnya ada ta, kita tak nak ada ta. Jadi, tak boleh baca dengan tanpa tanwin lah. Kena ada tanwin. Jadi, fa maka sayaqilatun wa farazinatun munsarifun. Bertanwin. Walaupun dia berwazan sirah muntahal jumu. Li qabulihima. Li qabulihima. Kerana keduanya menerima ha. Li qabulihima al-ha'a. Ini maf'ul bih kepada masdar. Sayaqilah jamak kepada sayqalun. Sayqalun as-saqqal man yajlus suyuf. Orang yang kerja dia mengilat pedang dan juga menajamkannya. Satu lagi farazina. Queen lah queen. Queen dan chess tu. Munsarifun. So kita kena baca dia dengan tanwin. Liqubulihima al-ha wa huwa aidan qaimu maqama. Dia juga seperti dengan muannas yang pakai alif maksurah dengan alif mamdudah tu kan. Qaimun maqama as-sababaini. Dia mewakili dua sebab. Terjemah lafzi, dia berdiri di tempat berdirinya 2 sebab. Apa dia sebab dia? Jam'iyah. Al-jam'iyatu. Satu jamak, muntahal jumuk lah kan. Satu lagi, waluzumuha. Lazimnya dia, maknanya dia tak terpisah daripada dia tu jadi jamak. Kemudian wamtina'u ay yujma'. Tak boleh ay yujma' ay yujma'a. Tak boleh dijamakkan lagi untuk kali yang lain. Seterusnya. Marratan ukhra. Jam'u taksir. Imtina'u ay yujma' jam'u taksir. Tidak boleh lagi dijamak dengan jamak taksir yang lain. Sekali lagi. Faka'annahu jumi'a marratain. Seolah-olah dia telah dijamakkan dengan 2 kali jamak dah. Faka'annahu jumi'a marratain. Marrataini. Maksud dianya, biasanya satu isim mufrad kalau dia dijamakkan macam kalbun kan. Kalau dia dijamakkan, yang pertama dia jamak taksir. Kalbun, jamak dia uklubun. Kemudian dijamak sekali lagi. Kalau jamak sekali lagi itu jamak muntahal jumuk lah. Akalibu. Jadi kalau satu isim mufrad, kemudian dia dijamakkan dengan jamak muntahal jumuk terus. Tidak ada jamak yang pertama. Jamak taksir. Jadi seolah-olah macam dia terus lompat lah. Terus lompat kepada jamak muntahal jumuk. Jadi itu kita anggap bahawa dia ni dijamakkan 2 kali. Sebab jamak muntahal jumuk ni biasanya dia selepas satu jamak taksir yang lain. Jadi kalau jamak yang terus kepada jamak muntahal jumuk, seolah-olah dia dijamakkan dengan jamak 2 kali. Macam masjidun kan. Kita hanya ada masajidu. Tak ada masjidun kemudian jamak taksir yang lain. Kemudian barulah masajidu. Tak ada macam tu kan. Jadi dia anggap sebagai masajidu itu adalah jamak yang kedua. Maknanya dijamakkan 2 kali. Jadi satu jamak dia anggap sebagai dijamak 2
2 kali. Baik, sekarang kenapa dia jadi ghairu munsharif? Kenapa tak bertanwin? Yang pertama, dia sendiri tu jamak dah. Yang kedua, sirah dia tu sirah muntahal jumu' yang tidak lagi boleh dijamakkan dengan jamak taksir yang lain. Jadi di situ ada 2 faktor lah kan. Seolah-olah macam dijamakkan 2 kali, makna 2 faktor lah. Satu, keadaan dia sebagai jamak. Yang kedua, dia hanya sampai jamak muntahal jumu' saja. Ada 2. Tapi kalau dijamakkan dengan jamak muannas salim, masih lagi boleh. Kerana dia hakikatnya dianggap sebagai mufrad lah. Sebab hanya mufrad yang kita jamakkan dengan jamak muannas salim kan. So kalau kita anggap bahawa dia tu mufrad, artinya dari segi hukum pun kita pun anggap dia sebagai mufrad lah. Hukum mufrad. Maknanya mufrad dia bertanwin, maka jamak pun jamak bertanwin. Jamak muannas salim yang menjamakkan jamak taksir ataupun jamak muntahal jumu' tu kan. So dia bertanwin lah. Kerana kita anggap sebagai jamak muntahal jumu' tu sebagai mufrad. Banyak mufrad. Kan mufrad atas alasan mufrad tu kita tanwinkan dia. Ada yang kata sebab dia ghairu munsharif kerana sirah muntahal jumu' ni dia tak ada bentuk dia ni dalam bentuk yang mufrad. Artinya isim mufrad tidak ada wazan dia, wazan sirah muntahal jumu'. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau dia tak ada sirah mufrad, mana dia bercanggah dengan sirah mufrad, artinya dia tu terpisah daripada mufrad lah. Sedangkan mufrad ni dia asal. Jadi sesuatu yang terpisah daripada mufrad, artinya dia furu'. Dia furu'. Dan alasan yang kita berikan hari itu, bila sesuatu menjadi furu', maka dia mendekati fi'il dan fi'il tidak bertanwin. Jadi sesuatu yang menyerupai fi'il dia akan tidak bertanwin dah. Jadi sebab itulah isim sirah muntahal jumu' ni dia ghairu munsharif. Kerana tidak ada wazan mufrad yang berwazan seperti wazan muntahal jumu'. Kalau wazan taksir contohnya, jamak kan. Wazan fi'alun. Mana rijalun. Contohnya, rijalun. Jamak kan? Jamak taksir. Tapi sirah dia ada bentuk mufrad. Ada bentuk mufrad. Misalnya, perkataan kitabun, sirah dia fi'alun. Jadi sirah fi'alun boleh pakai untuk mufrad, boleh pakai untuk jamak. Sedangkan sirah muntahal jumu' tidak ada mufrad yang pakai sirah dia. Jadi bila tidak ada, artinya dia jadi pure jamak lah. Dia tidak mufrad kan, dia pure jamak. Sedangkan jamak ni, kalau dari segi furu', dia adalah furu' ataupun cabangan kepada mufrad kan. Dan alasan untuk jadi ghairu munsharif kita kata dulu apa? Bila sesuatu isim ni ada unsur cabangan, maka dia akan jadi ghairu munsharif kerana dia serupa dengan fi'il. Kerana fi'il ni adalah cabangan kepada isim. Cabanglah kerana dia terbit daripada isim, daripada masdar. Sebagaimana jamak terbit daripada mufrad. Jadi sesuatu yang memiliki sifat cabangan, dia seperti fi'il. Sebab fi'il tadi kan kita kata dia cabang kepada isim. Dan dia tak bertanwin lah ciri-ciri dia. Jadi sesuatu yang ada sifat cabangan akan ikut cara fi'il, iaitu tidak bertanwin. Termasuklah di sini sirah muntahal jumu'. Sebab apa dia kata bentuk macam ni kita tak boleh anggap dia sebagai ghairu munsharif? Padahal dia dah cukup syarat dah. Maknanya selepas alif ni kan, alif jamak ni, ada 3 huruf, 1, 2, 3. Sebab dia kata body dia tu nak macam mufrad. Contohnya body mufrad. Karahiyah, tawa'iyah. Okey, seterusnya yang ketujuh. Ialah tarkib. Amma tarkibu. Isim yang dibentuk melalui gabungan 2 kalimah. Fasyartuhu, maka syarat dia menjadi ghairu munsharif an yakuna. Isim tarkib itu, isim yang digabungkan itu perlu jadi alaman. Mesti proper name. Bila tanpa gabungan secara idhafah. Bila idhafatin.
Contohnya idhafah macam nama anak kan. Zahruddin. Ini gabungan idhafah. Zahru mudhaf, ad-din mudhafu ilaih. Yang ni tak boleh. Yang ni munsharif. Mu'rab. Mu'rab yang boleh terima 3 baris. Boleh terima 3 baris. Zahruddin, Zahraddin, Zahriddin. Wala isnadin. Tidak juga jenis isim alam yang digabungkan secara isnad. Makna isnad berayat. Satu ayat. Kemudian kita guna dia tu sebagai nama orang. Zahaba Zaidun. Nama dia Zahaba Zaidun. So maknanya kalimah tu terdiri daripada 2 kan. Satu Zahaba, satu Zaidun. Zaid telah pergi. Kita jadikan dia nama orang. Tak boleh juga. Tak termasuk dalam ghairu munsharif. Kerana dia mabni. Dia mabni. Maknanya dia punya harakat dia tu harakat mabni. Kekal situ. Tak boleh berubah. Contoh bagi terkib ni yang cukup syarat. Artinya dia isim alam. Yang digabungkan melalui 2 kalimah. 2 kalimah. 2 kalimah kita ada. Kemudian kita gabungkan. Gabungan itu bukan melalui idhafah, bukan melalui ayat. Gabungan tu tanpa apa-apa bantuan. Seperti ba'la plus dengan ba'la, baku. Gabung. Jadi, ba'la, sini kaf kan, huruf jar kan? Bakka. Ba'la bakka. Asalnya ba'la baku. Ba'la baku. Negeri di Syam. Asalnya ba'la ni nama berhala. Ismu sanamin. Baku pula nama raja dia. Kisra. Kemudian kedua-duanya ni digabungkan jadi isim proper name. Untuk nama negeri di Syam. Gabungan tu kita tidak maksudkan idhafah ke, berayat ke, atau apa-apa sajalah. Seperti ahada asyara, asalnya ahadun wa asyarun digabungkan oleh waw, kemudian waw tak disebut. Okey, selain ba'labaku, apa lagi? Macam Kuala Lumpur, New York, Port Said. So, maka kalau gabungan macam ni, Abdullah ni kan, Abdullah. Ini gabungan secara idhafah. Ini mudhaf. Ini mudhafu ilaih. The servants of God. Yang ini munsharifun. Yang ini boleh 3 harakat. Asalnya ada tanwin tu. Tapi sebab idhafah maka hilang tanwin dia. Tapi baris dia yang 3 kekal kan. Abdu, abda, abdi. Kalau ghairu munsharif 2 aja harakat dia. Abdu dengan abda aja. Abdi tak ada. Kalau ghairu munsharif lah kan. Okey, yang ni pula ma'di. Ma'di karib ghairu munsharif. Kemudian Syaba Qarnaha. Nama orang perempuan ni. Syarba Qarnaha. Syaba Qarnaha. 2 dia punya sanggul. Rambut dia tu. Yang disanggulkan tu. Dah beruban dah. Telah beruban 2 sanggulnya. 2 rambutnya. 2 rambutnya yang dijalin tu. Dah beruban. Yang ni kan fi'il. Yang ni fa'il. So ni gabungan secara isnad. Penyandaran antara fi'il dengan fa'il. So ini bukan ghairu munsharif, ini mabni. Mabniyun. Maknanya baris dia tu kekal gitu. Maknanya nama-nama ni kadang-kadang, nama-nama Arab ni kadang-kadang jumlah ayat. Orang kata gelar lah gelar. Menggelarkan seseorang dengan sekian-sekian. Cuma kalau kita ni untuk yang 2 gini, ba'la ni kan, kita ada 2. Biasanya lah, kalau kita ada 2, ba'la contohnya, dengan baku gitu kan. Yang sini kita mabnikan dia dengan fathah. Belah sini. Melainkan kalau ada waw dengan ya lah. Macam sini ma'di ni ada ya kan. So kita kekalkan kita biarkan dia begitu. Dengan ya dengan waw. Kuala. So dengan alif. Alif waw ya lah. Lumbur.
wala lumburu. So kalau bukan huruf illah, so kita mabnikan dia dengan fathah. Yang sini dengan tanpa tanwin lah. So ba'la bakku. Hadra maut. Hadra maut. Hadra. Pada atas tu. Yang ni mautu. Restoran Hadra Maut kan? Baru tahulah ini ghairu munsharif. Tengok contoh zaman-zaman dulu. Contoh dia Hadra Maut. Ba'la bakku. Ismul baladin bil Yaman. Asalnya hadara. Asalnya hadara maut. Telah datang kematian. Ceritanya wazalika annahu kana idza hadara harban, Seorang yang bernama Amir bin Qahtan, kalau dia pergi berperang, so dia banyak membunuh orang. Jadi orang pun panggil dia, mari dah kematian dah, mari dah. Hadara mautun. Kemudian ditakfifkan hadara tu jadi hadra saja. asalnya isnad lah kan, tapi dijadikan isim. Hadrun dengan mautun. Lepas tu digabungkan. Jadilah hadra mautu. Wallahu a'lam bissawab.